Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang pasukan Melaka United, yang mana JDT menang 4-0 hasil jaringan hat-trick dari Beksen dan 1 dari Forestieri. Pada perlawanan ini memang sudah terang lagi bersuluh JDT menguasai hampir keseluruhan perlawanan, dan Melaka ada melakukan beberapa cubaan counter attack dan juga beberapa percubaan menyerang, tetapi percubaan tersebut tersasar dan gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Ditambah pula dengan masalah kecederaan, dan juga saya mengharapkan untuk pasukan Melaka, mereka dapat menyelesaikan masalah dalaman mereka dengan secepat yang mungkin. Sebab apa? Kesian kepada para pemain, coaching staff dan semua yang terlibat di belakang tabir. So saya mengharapkan mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secepat yang mungkin. Baiklah, kita tak mau sentuh isu itu, kita nak fokus kepada ulasan perlawanan. Jadi untuk ulasan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Ta'zim. Apakah perkara yang saya suka? Yang pertama yang saya suka adalah tentang build-up play yang dilakukan oleh pasukan JDT ketika mereka cuba untuk menyerang ataupun start the build-up daripada bawah. Yang mana kita boleh lihat formation ketika mereka cuba untuk menyerang daripada bawah ataupun start the build-up daripada bawah adalah mereka menggunakan formation back 3. Yang mana yang menarik tentang back 3 ini adalah tentang shape ataupun bentuk mereka ketika mereka cuba untuk start daripada bawah, iaitu mereka akan mengekalkan shape triangle, iaitu macam ni lah, yang mana Khalidi Murga akan bertindak sebagai center back di bahagian tengah, dan juga dia hanya berkeseorangan, dan mereka telah push untuk Shane Lowry cover tempat Koh Beng Ong di bahagian kiri untuk bertindak sebagai wide center back di bahagian kiri, dan Matthew Davis lebih kepada bahagian kanan. Maka di sinilah yang menarik perhatian saya. Apabila mereka build up tu, mereka ada beberapa variation dan mereka ada beberapa shape yang mereka boleh lakukan ketika mereka menyerang. Yang mana kita boleh lihat pada perlawanan ni, kebanyakannya serangan dilakukan oleh pasukan JDT ataupun build up yang cuba dilakukan oleh pasukan JDT banyak mendapat support di bahagian kiri dengan kehadiran Shane Lowry. Yang mana kita boleh lihat untuk perlawanan ni, Shane Lowry banyak involve di bahagian tengah, iaitu beliau bukan sahaja bertindak sebagai wide center back, ada sesetengah masa beliau akan masuk lebih kepada middle space untuk bertindak sebagai tambahan player di bahagian tengah untuk involve dengan build-up yang cuba dilakukan. Dan yang paling menarik di bahagian kiri ni, apabila Shane Lowry dah masuk ke bahagian tengah, mereka masih lagi membiarkan pemain mereka yang di bahagian kiri, iaitu Koh Beng Ong, untuk stay wide bagi mereka boleh melakukan penetration ataupun through ball kepada Koh Beng Ong untuk mencari ruang-ruang kosong yang ada lah. So apabila Shane Lowry masuk ke bahagian tengah, beliau boleh untuk involve dengan short passing ataupun involve dengan build up ataupun ball position untuk pasukan JDT di bahagian tengah dengan bermain secara terbuka bersama Fernando Forestieri, Nacho Insa, Daniel Amir ketika first half, dan juga di second half Dazmi Faiz serta Leandro Velasquez. Dan kehadiran Shane Lowry dalam formation dalam bentuk triangle shape ketika mereka menyerang pada perlawanan ni nampaknya sungguh-sungguh memberi impak yang positif apabila Shane Lowry bertindak dengan cemerlang. Sebab apa? Boleh saya katakan beliau boleh bertindak sebagai ball playing center back, dan beliau pandai untuk mengekalkan positioning dan juga pandai untuk mengekalkan tahap ketinggian beliau sampai mana beliau boleh naik, dan beliau bijak untuk recover balik dia punya position selepas dia naik. So kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh Shane Lowry berjaya untuk menciptakan gol. Antaranya adalah gol hat-trick daripada Beksen, yang mana Shane Lowry bawa bola pergi sampai kat middle space. Shane Lowry buka kepada Koh Beng Ong yang stay kosong di bahagian wide area, yang mana tidak dijaga dan tidak dimarking sebab pemain Melaka lebih berpaksi kan untuk compact di bahagian tengah, sebab JDT suka untuk kawal bola di bahagian tengah. Shane Lowry nampak benda tu, dia buka kepada Koh Beng Ong. Koh Beng Ong cross dan berjaya untuk menemui Beksen, dan Beksen dalam keadaan yang bagus untuk menerima bola tersebut, berjaya untuk menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam. Jadi peranan triangle shape dalam
pembentukan mereka ketika transisi dari bertahan ke menyerang ni memang adalah satu perkara yang bagus lah. Sebab apa? Sebab JDT boleh untuk bertahan dengan bagus dan mereka boleh menyerang dengan sangat baik. Itu yang saya suka lah tentang pasukan JDT yang pertama di bahagian pertahanan. Dan apa yang menariknya tentang build up ataupun transisi di bahagian pertahanan ni, sekiranya mereka bertiga ataupun Khalid Murga, Matthew Davis dan juga Shane Lowry gagal untuk cuba supply bola ke bahagian hadapan dengan cepat sekiranya diasah oleh pihak lawan, mereka akan melibatkan keeper mereka untuk involve juga dalam build up tersebut, yang mana mereka akan buat back pass untuk create lebih space dan mereka akan cuba untuk buka ruang lebih besar untuk mereka menerima bola, dan dalam pada masa yang sama mereka memberi masa kepada bahagian hadapan ataupun pemain-pemain lawan untuk melakukan pressing. Jadi apabila pemain-pemain lawan melakukan pressing, maka mereka berjaya untuk attract opponent untuk naik lebih tinggi dan memberikan ruang yang kosong di bahagian tengah ataupun di bahagian hadapan pasukan JDT untuk mencari pemain-pemain di bahagian serangan. So kebijaksanaan mereka tu jelaslah nampak pada perlawanan ni. Mereka sabar, mereka pandai untuk attract opponent sekiranya mereka tak boleh nak masuk ke bahagian tengah apabila pasukan Melaka sangat compact di bahagian tengah. So itu adalah transisi ataupun build up yang baguslah yang dilakukan oleh pemain JDT daripada bawah dalam untuk menarik perhatian ataupun memecahkan semi blok yang dilakukan oleh pasukan Melaka yang sangat compact pada perlawanan semalam, terutamanya di bahagian tengah. Itu yang pertama apabila berbicara tentang apa yang saya suka untuk JDT. Yang kedua, apa yang saya suka untuk JDT adalah tentang Baeksan. Untuk game ni kita boleh tengoklah Baeksan adalah seorang striker yang sangat-sangat bagus. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dia pandai untuk mencari space ataupun ruang untuk menerima bola dengan sangat baik. Bagi saya Baeksan adalah seorang striker yang bagus daripada segi scanning, yang mana beliau boleh scan di mana kedudukan yang beliau boleh ada sebelum beliau menerima bola, dan dalam kedudukan tersebut beliau boleh menjaringkan gol dengan sangat bagus. So Baeksan pada perlawanan ni kita boleh tengok dia involve dengan beberapa gerakan, yang mana kita boleh tengok gol pertama Baeksan adalah gerakan yang diciptakan oleh beliau sendiri dan untuk dibuka kepada Forestry, dan beliau sendiri yang menempatkan diri dalam kedudukan tersebut untuk Forestry boleh cari dia balik. So Baeksan ni dia pandai untuk link up play dengan player di bahagian hadapan dan juga bahagian midfield, bagaimana dia nak open game, bagaimana dia nak create space dan bagaimana dia nak mencari ruang untuk dia ada kedudukan yang selesa bagi menjaringkan gol. So itu adalah insting ataupun naluri seorang pemain di bahagian striker yang sangat-sangat bagus lah. Selain daripada mempunyai finishing yang bagus, kedua-dua kaki Baeksan pun sangat hidup. So memang dia adalah complete striker yang memang JDT adalah buat masa sekarang. Jadi speciality Baeksan memang macam tu lah. Dia pandai cari kedudukan, space dia padu, positioning dia padu, scanning dia pun bagus, dan dia pandai untuk menempatkan diri dengan tepat sebelum beliau menerima bola dan kedudukan selepas beliau menerima bola. Decision making untuk game ni pun nampaknya Baeksan lebih pantas lah. Apabila dia dapat bola, dia dah tahu dah yang mana dia perlu lakukan apa, dan ketenangan yang ada pada dia membolehkan Baeksan untuk menjaringkan hat-trick pada perlawanan ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila berbicara tentang JDT pada perlawanan ni adalah bagaimana corak permainan mereka dalam small space, iaitu dalam ruang yang kecil, bagaimana mereka berjaya untuk bermain dalam short passing. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat pada first half memang kita nampak JDT menyerang dan kadang-kadang mereka buka game, bukannya buka game kepada bahagian wide area ataupun dengan long ball sahaja, tetapi dalam small space mereka masih lagi boleh bermain dalam short passing. Antaranya macam gol Baeksan tersebut lah, yang mana gol kedua Baeksan memang dalam small space sahaja mereka berjaya main 1-2 dan buka hanya dengan one touch passing, 1-2 passing macam tu saja mereka boleh score. Jadi apa yang boleh saya sampaikan di sini adalah chemistry, persefahaman dan juga off ball movement pemain-pemain JDT, yang mana apabila mereka dapat bola mereka dah tahu kedudukan pemain di sini. So orang panggil apa, awareness ataupun kesedaran dalam padang mereka tu, sebelum mereka dapat bola mereka dah tahu kedudukan player di mana dan apa yang perlu mereka lakukan sewaktu mereka menerima bola. Jadi apabila mereka boleh buat macam tu, maka dalam situasi small space ataupun ruang yang kecil ataupun sempit, mereka masih lagi boleh bermain dalam keadaan yang
selesa dan boleh bertukar-tukar hantaran. Banyak gerakan yang dilakukan oleh JDT dalam small space berjaya untuk menghasilkan percubaan. Cumanya yang terhasil gol adalah gol daripada Backson yang kedua. Jadi benda tu memang nampak smooth, nampak sangat lawa lah untuk pasukan JDT. Mereka punya gerakan. Dan apa yang menjadi kunci kepada mereka punya pergerakan dalam small space, ataupun bukan sahaja kepada small space, kepada gerakan-gerakan yang mereka cipta ketika menyerang pasukan Melaka ni adalah satu daripada chemistry lah. Bagaimana chemistry ni tercipta adalah daripada training, dan bagaimana training mereka adalah mereka tidak statik, yang mana kita boleh tengok pemain-pemain JDT banyak bergerak. Apabila seorang pegang bola, pemain ni banyak bergerak. Mereka cuba sedaya upaya untuk mencari ruang bagi mereka mempunyai pilihan yang banyak ataupun option yang banyak untuk menerima bola dan bagaimana mereka ingin menghantar bola. So apabila banyak pergerakan off ball movement daripada segi mencari space, attract ataupun keluar daripada man marking yang dilakukan oleh pasukan lawan, maka daripada situ sendiri terciptanya banyak choice untuk mereka melakukan passing. Jadi kuncinya dekat sini tidak statik, dan off ball movement mereka memang sangat-sangat bagus lah untuk game ni bagi pasukan JDT. Itu yang ketiga yang saya suka lah untuk pasukan JDT. Yang keempat yang saya suka tentang JDT ni tentang Fernando Forestieri lah. Selain pada work rate, selain pada dia punya kehebatan dalam ball control dan sebagainya, bagi saya memang kita layak gelarkan Fernando Forestieri ni sebagai the sniper lah. Sebab memang gol-gol yang dijaringkan oleh Fernando Forestieri ni memang orang kata apa, gol yang wow, amazing, superb lah. Memang gol Lazo lah kan. So memang semalam Corbin Ong boleh passing kat situ, dia ada nampak space sikit je, dia buat ke shot goal. Memang satu yang menarik tentang Forestieri. Sebab apa? Sebab gol dia daripada awal season sampai sekarang, semua gol yang menarik dan dia konsisten untuk menjaringkan gol-gol sebegitu. So memang beliau layak lah digelar sniper. Dan yang seterusnya, apabila bercakap tentang JDT ni, apa yang saya suka adalah di bahagian wide area, di bahagian sayap, iaitu peranan Arif Aiman dan juga Corbin Ong. Seperti mana yang kita tahu, Corbin Ong adalah bermain dalam formation left back sepatutnya. Tetapi apa yang perlu kita faham, transisi JDT agak berbeza ketika mereka menyerang, yang mana mereka akan stay untuk bermain dengan back 3. Itu adalah asas utama kepada mereka dalam transisi menyerang ataupun transisi bertahan ke menyerang. Tetapi dalam transisi mereka bertahan, daripada menyerang ke bertahan, mereka still lagi dalam asas back 4, iaitu mereka masih dalam asas ataupun formation yang fluid, iaitu mereka akan menggunakan lebih kepada 4-3-3 lah. Tetapi dalam formation ketika menyerang, kita boleh lihat pelibatan Corbin Ong yang selalu mengambil alih tempat di bahagian wide area, itu telah memberikan satu perkara yang sangat-sangat bagus untuk pasukan JDT. Memang every game mereka bermain macam ni, tetapi yang menariknya adalah asas back 4 yang ditukar kepada asas back 3 ketika mereka menyerang. Itu adalah something yang sangat-sangat sepatutnya boleh dinilai oleh pasukan lain. Sebab apa? Sebab bagaimana mereka cover up tempat Corbin Ong sekiranya Corbin Ong lebih tinggi, stay high di atas, Shane Lowry cover up tempat dia dan sebagainya. So apabila Corbin Ong berada di atas dan ofensif ni, dia telah memberikan satu kelebihan kepada pasukan JDT untuk bertindak ketika mereka menyerang. Mereka bukan hanya boleh keep position di bahagian tengah, bahkan apabila mereka berjumpa dengan pasukan yang compact, maka Corbin Ong akan ada ruang yang kosong di bahagian itu untuk menerima bola. Dan hasilnya untuk perlawanan ni, boleh saya katakan Corbin Ong bermain dengan sangat baiklah untuk bahagian hadapan ataupun bertindak sebagai offensive fullback, yang mana beliau daripada segi crossing dan juga passing untuk game ni, beliau telah berjaya untuk mencipta 2 assist. Dan untuk Arif Aiman di bahagian kanan, macam biasalah apabila kita bercakap tentang Arif Aiman, dribbling semua dia bagus. Cumanya apabila kita ingin compare antara dua player, iaitu Corbin Ong dan juga Arif Aiman, nampaknya Corbin dan Arif Aiman mempunyai satu corak permainan yang memang berbeza lah. Arif Aiman is better untuk dribble sebab dia memang winger berbanding Corbin yang bermain sebagai left back yang selalu naik overlap. Tetapi apa yang saya nak compare dekat sini adalah mengenai crossing ataupun hantaran-hantaran yang dilakukan. Corbin Ong nampaknya lebih simple daripada segi passing dan juga crossing. Dia punya accuracy, dia punya passing
passing tu memang sangat-sangat bagus berbanding Arif Aiman. Arif Aiman dia punya konsistensi dalam melakukan hantaran ataupun short passing ataupun crossing dalam every game dia tak konsisten berbanding Koh Bee Ong yang konsisten untuk buat benda yang sama every game. Jadi apa yang boleh saya katakan, Arif Aiman boleh belajar sebenarnya daripada Koh Bee Ong bagaimana nak improve apabila dia join the attack untuk buat decision making, nak passing ataupun nak buat cutback ataupun crossing ke dalam ataupun untuk melakukan percubaan. Jadi benda tu yang membezakan antara dua player ni lah kalau kita nak cerita tentang pasal involve dalam ataupun join the attack. Tu sebab kalau kita lihat untuk game ni ada 2 ataupun 3 game, ada 3 gol daripada JDT bermulanya daripada bahagian kiri, disebabkan ada Koh Bee Ong dan juga Fernando Forestieri di bahagian kiri berbanding Arif Aiman. Arif Aiman is a good player, macam saya cakap, dribbling semua kita tak boleh nafikan, pace, ball control, tetapi daripada segi join the attack untuk involve dan juga link up dengan bahagian hadapan, kita boleh tengok lah untuk game ni beberapa crossing yang dilakukan oleh Arif Aiman sebenarnya crossing yang agak meliar. So benda tu boleh diperbaiki lah kan. Jadi itu yang saya boleh katakan untuk JDT. Dan seterusnya dan yang terakhir, apabila bercakap tentang JDT, saya mula menyukai Coach Hector Bidoglio. Pada perlawanan ni boleh saya katakan beliau melakukan satu rotasi player yang sangat-sangat bagus, yang mana beliau berjaya untuk menukarkan pemain-pemain dalam skuad utama dengan skuad simpanan. Kemasukan player seperti Ahya Rashid, Daniel Amir dalam first 11, Safawi Rashid, lepas dia berani untuk melakukan something yang lebih better untuk memberikan minit permainan kepada pemain-pemain simpanan dan juga pemain-pemain yang lain untuk melakukan penampilan dalam first 11. So saya sukalah tentang itu sebab dia mula untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada pemain-pemain muda JDT. So semalam kemasukan Safawi dan juga Syafiq Ahmad, kita nampak import yang positif. Safawi berjaya bermain dengan sangat baik, long ball dan juga passing accuracy beliau nampaknya sangat-sangat bagus lagi. Syafiq Ahmad di bahagian attacking berjaya untuk create satu assist. So bagi saya nampaknya pemain JDT dah mula dapat mereka punya confidence dan mereka boleh dapat minit permainan di bawah Coach Hector ni. So saya mengharapkan satu yang positif untuk mereka bersaing bagi merebut keserbasan utama. Jadi itu yang boleh saya katakan untuk JDT lah. Untuk pasukan Melaka, apa yang boleh saya puji semalam daripada segi compactness, mereka sangat-sangat compact untuk bermain menentang JDT. Mereka tidak melakukan simple mistake yang kita boleh tengok gol yang berlaku semalam bukannya simple mistake, tetapi boleh dikatakan memang satu pergerakan yang menarik lah daripada pasukan JDT, antaranya macam Fernando Forestieri. Tetapi sepatutnya gol-gol tu kalau defend mereka lebih compact dan mereka lebih mengamalkan man to man marking, saya rasa mereka boleh untuk menghalang benda-benda tu. Tetapi kita fahamlah kedudukan Melaka pada perlawanan ni bukanlah satu pasukan yang boleh dikatakan pasukan yang bukannya ready daripada segi mental untuk menentang pasukan JDT lah. Semalam daripada segi percubaan mereka ada, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. So bagi saya overall untuk performa Melaka, bagi saya semalam so-so. Antara kelemahan paling ketara adalah bagaimana mereka membiarkan JDT menjaringkan 4 gol mudah. Gol pertama Fernando Forestieri, tak ada orang marking, tak ada orang block, tak ada orang challenge. Gol Backson boleh dikatakan memang satu komunikasi yang kurang, blocking pun kurang, tak ada apa-apa yang dilakukan untuk meletakkan pressure ke atas penyerang JDT tersebut. Ketiga-tiga gol. So benda tu memang kena improve lah. Untuk bahagian attacking memang kita nampak Melaka agak tumpul tanpa kehadiran pemain-pemain import. So macam saya cakap tadi, Melaka perlu perbaiki mereka punya masalah dalaman dulu. Kalau nak cerita pada segi taktikal dan sebagainya, mereka boleh dikatakan agak jauh lah. Semalam mereka lebih bertahan, compact di tengah dan juga counter. Ada beberapa percubaan gagal dimanfaatkan. So nampaklah daripada segi taktikal mereka sangat-sangat berubah berbanding game-game sebelum ni yang lagi better. Game semalam memang nampak daripada segi tactical wise mereka nampak sangat terumbang-ambing lah. Jadi untuk itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.